Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan pemikiran dalam puisi Melayu tradisional, moden serta prosa Melayu tradisional bagi kursus pengantar kesusasteraan Melayu. Baiklah, puisi Melayu tradisional yang saya pilih ialah pantun, pemikiran dalam tajuk Bersahabat Biar Beribu, karya Ahmad Sarjuk. Ini merupakan teks pantun Bersahabat Biar Beribu. Terdapat 3 pemikiran yang saya kupas dalam pantun tersebut. Yang pertama, pemikiran persahabatan, pemikiran kesetiaan dan pemikiran keikhlasan. Hari ini saya akan mengupas satu sahaja pemikiran, iaitu pemikiran persahabatan. Yang selebihnya saya akan sertakan di slide yang seterusnya. Baiklah, ini merupakan pemikiran persahabatan. Pemikiran persahabatan ini dikatakan positif kerana pengarang menasihati agar manusia memperbanyak sahabat dan tidak mencari musuh. Nilai persahabatan melambangkan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Sahabat yang baik menjadi tempat berkongsi suka duka serta penenang ketika kesusahan. Ini merupakan contoh rangkap yang berkenaan dengan pemikiran persahabatan, iaitu lebat berbuah pokok jambu, tupai di taman membuat sarang, bersahabatlah kau biar beribu, jangan bermusuh walau seorang. Okay. Dalam konteks masa kini, mesej ini sangat relevan kerana manusia hidup dalam masyarakat yang saling bergantung antara satu sama lain. Hubungan persahabatan yang luas membantu individu menghadapi tekanan sosial, emosi dan cabaran hidup pada masa moden ini. Misalnya, pelajar yang memiliki sahabat yang menyokong akan lebih bersemangat dalam pelajaran, manakala di tempat kerja, semangat bekerjasama antara rakan sekerja meningkatkan produktiviti dan rakan kekitaan. Secara tidak langsung, nilai persahabatan yang kukuh dapat membentuk masyarakat yang aman, saling menghormati dan berperi kemanusiaan. Seterusnya, pemikiran ini dari aspek negatif, iaitu minus. Pemikiran persahabatan ini dikatakan negatif kerana pantun ini memberi amaran bahawa permusuhan akan memutuskan tali silaturahim. Manusia suka bermusuh, hidup dalam kebencian dan kesepian. Permusuhan juga akan membawa kepada dendam yang boleh menimbulkan perpecahan dalam komuniti. Bagi contoh pantun yang terdapat pemikiran negatif, iaitu lebat berbuah pokok jambu, tupai di taman membuat sarang, bersahabatlah kau biar beribu, jangan bermusuh walau seorang. Dalam konteks masa kini, nilai ini semakin penting apabila dunia digital sering menyemai permusuhan melalui perbalahan di media sosial. Penghinaan dan penyebaran fitnah serta situasi ini akan menggugat keharmonian masyarakat dan menimbulkan jurang perpecahan. Oleh itu, mesej pantun mengingatkan agar manusia menahan diri daripada menanam kebencian dan sebaliknya, berusaha mengekalkan hubungan baik walaupun berbeza pendapat. Tindakan menolak permusuhan akan melahirkan masyarakat yang lebih bertolak ansur dan beretika. Seterusnya, istimewa. Pemikiran persahabatan ini dikatakan istimewa kerana ungkapan ini sangat menarik kerana mengandungi kiasan mendalam yang menonjolkan betapa pentingnya memiliki ramai kawan berbanding musuh. Gaya bahasa yang lembut tetapi berkesan ini menunjukkan keindahan pemikiran pengarang tentang nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, bersahabatlah kau biar beribu, jangan bermusuh walau seorang. Dalam konteks kehidupan moden yang semakin individualistik, mesej ini menjadi peringatan agar manusia tidak mengabaikan nilai silaturahim. Kemajuan teknologi harus digunakan untuk mengeratkan hubungan, bukan menjauhkan diri. Sebagai contoh, media sosial boleh menjadi platform memperkukuh ukhuwah, menjalinkan kerjasama dan mengekalkan hubungan mesra walau berjauhan.
Maka keindahan pantun ini terus relevan sebagai panduan moral agar manusia memelihara persahabatan dan menjauhi permusuhan demi kesejahteraan bersama. Seterusnya pemikiran yang terdapat dalam pantun ini iaitu pemikiran kesetiaan. Anda boleh baca seketika. Seterusnya pemikiran yang terdapat dalam pantun ini iaitu pemikiran keikhlasan. Baiklah, kita beralih ke puisi Melayu moden. Pemikiran dalam sajak Oberhema karya A. Samad Said. Ini merupakan teks sajak Oberhema karya A. Samad Said. Terdapat 3 pemikiran yang saya kupas, iaitu pemikiran pengorbanan, pemikiran intelektual dan pemikiran kasih sayang. Saya akan mengupas pemikiran pengorbanan ini dan dua pemikiran itu anda boleh baca sahaja. Baiklah, pemikiran pengorbanan ini dikatakan positif dalam sajak Oberhema ini kerana guru sanggup berbakti tanpa mengira penat lelah demi kesejahteraan generasi masa depan. Okey, baiklah. Contohnya, guru menjadi pelindung dan penyokong tatkala murid atau sistem kekurangan. Awan indah terbang rendah, melimpahkan hujan pada musim gersang. Baiklah, pemikiran pengorbanan ini dapat dijadikan panduan masa kini untuk melahirkan warga pendidik dan pelajar yang tidak mudah berputus asa serta sanggup berkorban demi kejayaan bersama. Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar dengan tuntutan digital dan globalisasi, nilai ini mengingatkan masyarakat agar menghargai peranan guru dan meneladani semangat perjuangan mereka. Nilai pengorbanan mencerminkan nilai dan komitmen guru dalam melaksanakan amanah mendidik tanpa mengira batas masa, tempat atau keadaan. Guru yang berkorban masa dan tenaga demi memastikan murid memahami pelajaran menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Mereka bukan sahaja mendidik dari segi akademik tetapi juga membentuk sahsia dan nilai murid dalam diri murid. Seterusnya, pemikiran pengorbanan dalam sajak Oberhema ini dikatakan negatif kerana pengorbanan guru sering tidak diiktiraf sewajarnya. Walaupun mereka berperanan penting dalam membentuk model insan negara, penghargaan terhadap jasa guru kadangkala hanya bersifat sementara dan simbolik. Contoh dalam sajak yang terkandung iaitu Senyum Penyembuh bagi Wabak Sengsara. Ini menunjukkan peranan guru mengubat kesusahan, namun pengorbanannya sering terpinggir. Dari segi konteks sosial, masih wujud isu kekurangan pengiktirafan profesional terhadap profesion keguruan, terutama dari segi imbuhan dan penghargaan moral. Dalam masyarakat moden yang berorientasikan pencapaian material, sumbangan guru kadangkala dilupakan menyebabkan pengorbanan mereka tidak mendapat tempat sewajarnya dalam naratif pembangunan negara. Namun begitu, keadaan ini boleh dijadikan iktibar kepada masyarakat masa kini agar lebih menghargai jasa dan peranan guru sebagai tunjang kemajuan bangsa. Pengiktirafan terhadap pengorbanan guru bukan sahaja meningkatkan profesion perguruan, malah memperkukuh semangat mereka untuk terus mendidik dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Seterusnya, pemikiran dalam sajak Oberhema ini dikatakan istimewa kerana pengorbanan guru pengorbanan guru dalam sajak turut mencerminkan perjuangan spiritual bukan sekadar fizikal. Guru menjadi simbol kekuatan moral dan ketabahan yang membentuk keseimbangan rohani dan intelek murid. Contohnya ialah ia mengemudi biduk, melepaskannya atas lambungan laut.
Ini menggambarkan perjalanan sukar mendidik murid serta menunjukkan keikhlasan guru membiarkan murid menghadapi dunia sebenar setelah diasuh. Ini memperlihatkan pengorbanan yang murni mendidik untuk membentuk insan, bukan untuk kepentingan diri. Pengorbanan seorang guru ini dapat dilihat melalui peranan mereka dalam membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Dalam konteks sosial, guru merupakan ejen perubahan yang menyumbang kepada kesejahteraan dan kemajuan negara melalui didikan yang ikhlas serta berterusan. Nilai pengorbanan ini menggambarkan komitmen guru dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh. Dari sudut pendidikan pula, pengorbanan seorang guru dapat ditafsirkan sebagai manifestasi kasih sayang dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab mendidik. Guru mendidik dengan penuh kesungguhan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Usaha dan dedikasi mereka menjadi asas kepada pembentukan generasi berdaya seni yang akan memacu kemajuan bangsa dan negara. Seterusnya, ini merupakan pemikiran yang kedua, iaitu pemikiran intelektual. Pemikiran yang ketiga dalam sajak ini iaitu pemikiran kasih sayang. Baiklah, kita beralih kepada prosa Melayu tradisional iaitu cerita legenda. Cerita legenda yang saya pilih iaitu Hikayat Hang Tuah. Terdapat 3 pemikiran yang saya dapati dalam cerita Hikayat Hang Tuah ini, iaitu pemikiran kepahlawanan, pemikiran pengorbanan dan pemikiran nasionalisme. Baiklah, bagi pemikiran kepahlawanan. Pemikiran ini dikatakan positif kerana ia menggambarkan nilai keberanian, kesetiaan dan semangat juang seorang wira sejati. Hang Tuah memperlihatkan kepahlawanan bukan hanya melalui kekuatan fizikal tetapi juga melalui keutuhan moral dan tanggungjawab kepada negara. Sifat berani ini menjadi simbol jati diri bangsa Melayu yang berani menghadapi ancaman tanpa berundur demi kehormatan negara dan maruah bangsa. Baiklah, ini merupakan contoh teks, iaitu yang pertama, Hang Tuah menewaskan Lanun yang mengancam pelabuhan Melaka dan menyelamatkan rakyat daripada ancaman musuh. Baiklah, pemikiran yang seterusnya, pemikiran negatif. Pemikiran kepahlawanan ini dikatakan negatif kerana keberanian yang tidak disertai kebijaksanaan boleh menimbulkan penderitaan dan konflik moral. Hang Tuah terlalu taat kepada pemerintah sultan sehingga mengorbankan persahabatan dan nilai kemanusiaan. Sifat kepahlawanan yang berlebihan tanpa pertimbangan akal budi menjadikan seseorang wira mungkin bertindak tanpa menilai akibat terhadap masyarakat dan sahabat sendiri. Sebagai contoh, keberanian Hang Tuah kadang-kala digunakan untuk memenuhi titah sultan tanpa menilai akibatnya. Yang kedua, kepahlawanan Hang Tuah Hang Jebat disalah tafsir sebagai penderhakaan walhal, iaitu menentang kezaliman. Seterusnya, pemikiran ini dikatakan istimewa kerana kepahlawanan dalam hikayat ini tidak hanya berlandaskan kekuatan fizikal semata-mata tetapi disertai dengan nilai spiritual, moral dan intelektual. Hang Tuah menjadi simbol keseimbangan antara keberanian, iman dan kebijaksanaan. Sifatnya mencerminkan konsep kepahlawanan Melayu Islam yang bukan hanya menakluk musuh tetapi juga menakluk nafsu dan menjaga kehormatan bangsa. Sebagai contoh, Hang Tuah berjuang bukan untuk ganjaran tetapi demi maruah bangsa dan daulat sultan. Kepahlawanan Hang Tuah lahir daripada semangat spiritual yang berpaksikan keimanan dan takdir Tuhan. Baiklah, yang seterusnya ialah dari segi konteks sosial. Bagi positif, dalam konteks sosial masa kini, nilai kepahlawanan ini dapat diterapkan
dalam bentuk keberanian rakyat mempertahankan keamanan, keberanian dan keadilan dalam masyarakat. Dari sudut politik, semangat kepahlawanan melahirkan pemimpin yang berani menegakkan prinsip integriti dan menentang rasuah. Dari aspek ekonomi, semangat juang dan daya tahan ini mencerminkan keberanian untuk bersaing dalam pasaran global dengan jujur dan cekal. Dalam konteks pendidikan, nilai kepahlawanan mengajar pelajar supaya tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu dan memperjuangkan kejayaan. Dari segi budaya, semangat Hang Tuah mencerminkan keteguhan nilai bangsa yang tetap teguh mempertahankan identiti bangsa, identiti dan maruah walau berdepan cabaran globalisasi. Kepahlawanan sejati bukan diukur pada kekuatan fizikal, tetapi pada keberanian moral, keikhlasan dan semangat juang mempertahankan maruah bangsa dan negara. Baiklah, dari konteks minus, dalam konteks masa kini, aspek negatif kepahlawanan ini dapat dilihat apabila semangat perjuangan atau keberanian disalahertikan sebagai alasan untuk bertindak secara ekstrim, fanatik atau membuta tuli terhadap sesuatu pihak atau ideologi. Dalam bidang politik, wujud pemimpin yang menggunakan keberanian mereka untuk mempertahankan kuasa walaupun menindas keberanian dan rakyat bawahan, sama seperti keberanian Hang Tuah yang berhikmat tanpa menilai keadilan titah sultan. Dalam konteks sosial, sikap kepahlawanan yang tidak terkawal boleh membawa kepada konflik sesama masyarakat apabila keberanian digunakan untuk mempertahankan ego, bukannya prinsip moral. Dalam konteks pendidikan pula, generasi muda harus dididik bahawa semangat juang bukanlah bermaksud menentang secara melulu, tetapi harus berpaksikan hikmah dan akal budi agar tidak menimbulkan perpecahan. Dari sudut kemanusiaan sejagat, nilai kepahlawanan tanpa pertimbangan boleh melahirkan kekerasan, radikalisme dan kehilangan empati terhadap sesama manusia. Kepahlawanan yang tidak berpandukan hikmah akan menjadikan keberanian sebagai senjata yang menghancurkan. Justru, setiap semangat juang harus disertai ilmu, nilai moral dan kemanusiaan agar tidak tersasar daripada tujuan sebenar mempertahankan kebenaran. Seterusnya dari segi istimewa, dalam konteks agama dan moral masa kini, semangat kepahlawanan seperti ini dapat membentuk generasi berani yang berlandaskan iman dan berakhlak mulia. Dari sudut sosial, nilai ini menggalakkan masyarakat bersatu mempertahankan keamanan negara dengan cara yang bermaruah dan beradab. Dalam politik, ianya menegaskan bahawa wiranegara harus berpaksikan keikhlasan dan tanggungjawab moral, bukan kepentingan diri. Dalam pendidikan, kepahlawanan Hang Tuah boleh dijadikan model dalam membina jati diri pelajar yang cekal, berani, berilmu dan beradab. Dari perspektif budaya, yang mengangkat martabat warisan kepahlawanan Melayu sebagai lambang integriti dan maruah bangsa yang tidak luntur oleh zaman. Kepahlawanan dalam hikayat Hang Tuah bersifat holistik yang menggabungkan kekuatan fizikal, intelektual, spiritual dan moral yang menjadikan asas keunggulan bangsa Melayu sepanjang zaman. Seterusnya ialah pemikiran pengorbanan. Ini merupakan pemikiran pengorbanan Seterusnya, ini merupakan kaitan kontekstual bagi pemikiran tersebut. Pemikiran yang ketiga iaitu pemikiran nasionalisme. Ini merupakan huraian bagi pemikiran nasionalisme beserta contoh.
Seterusnya, ini adalah kaitan kontekstual masa kini berkaitan dengan pemikiran nasionalisme. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberikan satu ilmu yang bermakna bagi anda semua. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.